Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang kembali kepada edisi Fun Review daripada Saving dan Investing Educational TV, di mana kita akan kupaskan ataupun review dana-dana yang ada di dalam Malaysia ini. Dan spesialnya hari ini kita bukan nak kupaskan satu dana, tapi hari ini kita review dua dana yang ada dalam Malaysia ni. Dan dua dana ni adalah daripada satu fund house yang sama. Dan apa lagi spesial lagi hari ini ialah salah satu dana ni berjaya perform sehingga 80% dalam masa satu tahun. Memang wow. Okay, memang wow. Okay, so apa kita tunggu lagi? Let's go! Okay, so again, selamat datang kepada mana yang baru saja dalam channel ni. So jangan lupa untuk klik subscribe di bawah dan klik button like dan juga butang loceng supaya setiap review ataupun setiap video seterusnya anda akan dapat notification supaya anda tak terlepas tentang perkembangan-perkembangan yang saya sampaikan. Alright. Okay, jadi hari ini kita nak review dua dana ataupun dua fund daripada satu fund house yang sama. Okey, fund house ni agak popular, agak terkenal. Mungkin anda semua pernah dengar ataupun anda pernah melabur pun dalam fund house ni. So fund house ni dia punya nama pun agak banyak juga nampak dekat dia punya billboard apa semua kan. Okey. Nama dia ialah Kenanga Investment Berhad. Okey, jadi dana pertama yang kita nak kongsikan ialah dana Kenanga Syariah Growth Opportunity Fund. Agak panjang kan nama dia. Okay, lagi sekali. Kenanga Syariah Growth Opportunity Fund. Okay, itu nama dana tu. Alright. So bila kita cakap pasal, bila kita tengok nama dia pun ada syariah. Okay, jadi dana ni adalah dana syariah. Okay, so kepada yang Islam, yang Muslim, so dana ni memang advisable lah untuk kita invest. Okay, sebab dia fokus kepada syariah punya stock saja. Okay, dan kedua dia ialah, kita tahu nama dia ialah Syariah Growth Fund. Maksudnya dana ini fokus kepada growth. Okay, maksudnya kenaikan harga unit. Okay, fokus dekat situ. Okay, jadi dana ini pula adalah dana local fund. Okey, jadi di mana dalam holdings yang dalam dana ni, holdings dia, company semua adalah daripada Malaysia. It's a local fund punya dana. Okey. And fund ni telah ditubuhkan sejak 2004. Okey, fund ni dibuat sejak 2004 sehingga sekarang ni. So dah dekat 17 tahun dah. Dah 17 tahun berada dalam Malaysia. Okey, trustee kepada dana ini ialah CIMB Commerce Trustee Berhad. Yes, CIMB Commerce. Ya, betul tu. Okay. And dana ni punya entry fee, okay, dia punya sales charge dia ialah 6.5%. So agak tinggi juga lah. Okay. So bila kita cakap sales charge agak tinggi ni, maksudnya dia punya performance pun kasih orang kata apa, matching lah, kan. Okay. So lagi fund ni dipecahkan kepada 70-30. Okey, benda ni penting nak tahu juga. 70-70-30. 70% kepada equities. Okey, 30% kepada sukuk ataupun bond ataupun money market, cash. Okey, so pecahan macam tu. So 70% ni 70 to 95% lah. Okey, tapi kebiasaannya pecahan dia 70-30. Okey, dia boleh pergi kepada 95 tapi biasanya 70%. So 30% dia akan masuk kepada cash atau sukuk. Okey. Okay, sekarang kita cerita pasal allocation pula. So sekarang ni kita dah tahu geographicalnya ialah dana ni berada di Malaysia. It's a local fund. Okay, sekarang ni kita cerita pasal sector allocation dia pula. Okay, dana ni dia ada dua sektor yang penting, yang besar lah. Okay, dia invest kepada dua sektor yang besar, iaitu first kali kepada teknologi. Okay, secondly kepada industrial products. Yes, industrial product. So 20% dekat teknologi, 20% kepada industrial product, dan selebihnya ialah kepada healthcare, kepada consumer product, kepada REITs pun ada. Yes, REITs pun ada. Lepas tu ada energy. Okay, and few more ada. Yang lain semua kecil. Okay. Kalau ikutkan sebenarnya 20% dekat 20 plus lah, 23-25 macam tu dekat teknologi dengan industrial,
Okey, itu sebenarnya tak paling besar lah. Yang paling besar tadi ialah 30% kat suku dia. Okey, kat money market dia. Okey, so kalau kat equities, paling besar dia ialah yang allocation dia ialah kepada dua sektor ni tadi. Teknologi dan industrial products. Okey, perkilangan. Alright. So sekarang ni kita pergi kepada pula performance. Okey, ni benda yang semua orang dah tahu. Biasanya kalau kita cakap, kalau contoh saya berjumpa dengan orang tanya saya, okey, oi, fund ni, macam mana fund ni punya performance? Berapa persen boleh dapat? Berapa persen boleh dapat? Okey, benda tu is sangat general. Okey, nak cakap, okey, sebab benda tu depends kepada anda punya investment goal, anda berapa lama yang anda boleh stay invested. Okey, itu cerita lain. Itu boleh tengok yang video sebelum ni saya ada kongsikan. Okey, so sekarang ni kita cerita pula performance fund ni. Alright, so sejak pada 2004 fund ini ditubuhkan sehinggalah ke sekarang 2021, tapi kita kira sampai 2020. Okey, daripada 2004 sampai 2020 fund ni telah berjaya mencapai sehingga hampir 200%. Okey, selama 17 tahun ni 200%. Okey, so biasanya saya akan review, kita tengok 5 tahun saja yang daripada inception tu, daripada awal dia bertapak tu, daripada awal tu kita tak apa, kita abaikan, panjang sangat nak cerita ni. So kita tengok yang 5 tahun punya performance. Okey, sepanjang tempoh 5 tahun ni, sejak daripada 2016, 17, 18, 19, 20. Okey, sejak daripada 2016 hinggalah ke 2020 ni, dana ni berjaya telah mencapai sehingga 63%. Yes, 63%, 60 plus lah, 60 lebih lah. 60%. Dalam masa 5 tahun, 60% it's good. Okey, asalkan bila kita puratakan balik lebih daripada 10%, it's good already. Memang dah kira bagus. Okey, memang dah berbaloi. Okey. So bila dia kata 60%, okey, dah good. Okey, sekarang ni kita breakdown sikit. Kita nak tengok performance fund ni macam mana perjalanan dia, macam mana dia punya growth dia. Okey. So bila kita tengok balik, kalau kita tengok pada tahun 2020 sahaja, okey, pada tahun 2020 sahaja, dana ni dah buat 40%. Yes, 40% itself is on 2020, pada tahun 2020. Okay, so tadi total tadi dia buat ialah 63%, 63%. 63% total semua, tolak dengan 2020 yang dia dah buat tadi ni, iaitu sebanyak 40%, tinggallah balance 23%. Okay, so just assume lah dalam 20% lah katakanlah kan. Okay, kalau 20% ataupun 24%, okay, saya cerita dia 23 point something, okay, 24%. Okay, katakan 24% balance tadi tu ialah daripada total 4 tahun ni pula. Okay, so kalau kita pecahkan sama rata, contoh kita pecahkan sama rata pada 4 ni, okay, dengan 24% tu ialah 6%, 6%, 6%, 6%, 6, 12, 18, 24. Okey, so kenapa daripada 6% yang dia perform sebelum ni, 6% lebih kurang macam tu lah, more or less lah kan, kadang-kadang lebih, kadang kurang, tapi kita average kan jadi 6%. Suddenly tiba-tiba pada tahun 2020 dia boom naik dari 40%. Okey, benda ni semua terjadi sebabkan macam kita tahu tahun 2020 adalah tahun yang krisis. Okey, tahun pandemik. Okey, pada tahun pandemik ni terlalu banyak benda yang tak dijangka jadi. Okey, yang tak dijangka tu jadi, benda tu jadi. Okey, so benda itulah apa yang terjadi kepada dana ni tadi. Okey, macam saya cakap tadi, kita recap balik. Alright, recap balik, dana ni 70-30, 70% kepada equity, 30% kepada suku. Okey, bermaksud untuk dia capai satu growth yang tinggi, dia perlukan risk yang tinggi. Risiko tinggi, perlu masuk equity yang lebih. 70% dengan 30%, for me, I think tak cukup risk yang situ, tak cukup kuat lagi lah untuk jadikan sebagai satu growth fund. Okey, so kedua, bila kita tengok kepada performance dia, tak balance. Okey, kita tak boleh nak depends kepada pandemik macam ni jadi untuk kita growkan kita punya fund. Okey, kita looking forward kepada normal market. Kita nak make money in the normal market. So in the normal market dia tak berapa perform. Bukan tak apa perform lah. Okey lah, performance dia ialah around 6% macam tu lah. Okey, and then it's a growth fund, and dalam dana ni, dalam growth fund, dalam kenanga syariah growth opportunity fund ni, panjang nama dia, jadi nak kena ingat dia suku kata dia. Okey, dalam fund ni tak ada distribution. Okey, sepanjang tempoh ni. Dia semata-mata growth fund saja. Okey, kenaikan harga saja.
Okay, so bila tak ada dividend ataupun tak ada distribution, tak best sangat lah. Okay, alright, so fund tu agak popular juga, okay, dah untuk kenanga punya investors dan kenanga punya fund house. Okay, so let's move on to the next fund. Apa next fund ni nak tengok? Apa next fund yang kita nak review? Okay, jom tengok next. Okay, kalau nak tengok next fund ni, okay, sebelum tu boleh tak tolong siapa yang baru kat dalam channel ni, boleh tolong klik subscribe di bawah, sebab channel ni pun channel baru. Okay, so channel ni nak cuba growkan orang, sebab dalam channel ni kita akan kongsikan macam-macam info, kita akan review banyak-banyak benda, okay, tentang financial, tentang saving, investing in financial, and also in investing and saving dalam financial, and also in diri sendiri. Okay, so jangan lupa untuk klik subscribe dulu. Okay, so let's go for the next fund. Alright, so sekarang ni kita review salah satu fund yang sangat perform. Okay, fund ni telah menjana sehingga 80% dalam masa setahun. Memang wow, macam saya cakap tadi, memang wow. Okay, so mana dapat fund yang boleh perform sampai 80% dalam masa setahun? Okay, hanya di Kenanga. Okay, hanya di Kenanga. Fund apa tu? Ialah Kenanga Global Multi Asset Fund. Okay, jadi fund ni telah berjaya mencapai sehingga 80% dalam masa setahun pada tahun 2020. Tapi bagaimana pula dengan pencapaiannya sebelum tahun 2020? Jom kita reviewkan dana ini. Jadi Kenanga Global Multi Asset Fund ni telah ditubuhkan sejak tahun 2017. Okay, dan fund ini dah adalah foreign fund. Okay, dia bukan local fund macam tadi yang kita review first tadi, itu adalah local fund. Okay, sekarang ni kita review ialah global fund daripada Kenanga. Okay, dia adalah global fund. Okay, fund ni, trustee kepada fund ni ialah RHB Trustee Berhad. RHB Trustee Berhad. Okay, dia punya service charge, habis sales charge, entry fee dia ialah murah sikit nak comparekan dengan tadi punya fund. Tadi tu ialah macam saya kata tadi, Kenanga Syariah Growth Opportunity Fund. Okay, compare dengan itu 6.5. So yang ni hanya 3% saja. Alright, so memang best fund ni, 3% saja service charge je. Tetapi satu benda yang okay, fund ni terdapat dua kategori tau. Okay, sebab dia multi class jugalah, dikategori sebagai multi class. Multi class tu maksudnya dia ada dua kelas. Satu kelas ialah USD, satu kelas ialah Malaysian Ringgit. Okay, so USD punya kelas kita tolak ke tepi, malah kita sebab benda lebih kurang sama je. Perbezaan dia ialah, are you exposed to the currency risk? Okay, kalau kita go for USD, kita exposed to the currency risk. Okay, ada pro and cons lah kalau kita pergi pada USD class. So kita cerita sekarang ni hanya Malaysian Ringgit class saja. Alright, so fund ni dia minimum, okay, minimum initial investment ialah starting from RM20,000. Okay, itu adalah minimum initial investment dia. Okay, and then additional dia ialah 5,000. Okay, apa maksudnya tu? Okay, maksudnya ialah untuk kita buka account, untuk kita start investing kat dalam fund ni, first investment kita minimum dia ialah dia nak RM20,000. Okay, so selepas tu additional, kalau kita top up kita punya investment, kita nak tambah investment kita, bolehlah ditambahkan dengan minimum RM5,000 dan ke atas. Okay, so fund ni adalah feeder fund. Okay, feeder fund ni maksudnya fund ni diinvest ke dalam lagi satu fund. Okay, fund atas fund. Faham tak? Okay, so lagi satu fund ni ialah based dekat US. Nama dia ialah TCM Global Index Fund. Yes, asalnya tu lah. Okay, so allocation, dia punya sector allocation pun is sangat besar. Okay, dia tak ada spesifik ke mana-mana allocation, tak ada spesifik sector. Okay, sebab ada multi asset, terlalu banyak sangat aset dalam tu. Okay, so dia banyak kelas dia ada, and dia akan berubah-ubah lah, depends on the fund manager yang manage the fund. Okay, so kita move on kepada fund performance. Alright, sebab memang benda ni je yang korang semua tahu kan. Biasanya lah bila saya buat fund review ke ataupun cerita apa-apa fund ke, biasanya benda ni lah orang akan tanya, macam mana fund ni punya performance? Boleh dapat untung sama lagi ke tak? Boleh dapat untung ke? Berapa untung boleh dapat kalau letak banyak ni berapa untung? Okay, so kita cerita pasal performance. So fund performance, fund ni tubuh pada 2017.
Pada tahun 2020 fund ni buat sehingga 80%. Okey, 2020. Okey, so 2017, 18, jap 4. 17, 18, 19, 20. Tapi sebenarnya yang 17 tak boleh kira sebab dia pada akhir tahun, iaitu bulan November. Okay, so kita abaikan ni, kita kira pada sini lah. Alright, so 18, 19, 20. Pada tahun 2020 dia dah buat 80%. Okey. Pada tahun 2019 dia buat negatif 40 ke negatif 20 lebih persen. Tahun 2018, tahun 2018 dia buat pun negatif 0%. Jadi sebabkan total daripada since establishment, okey, sejak dia ditubuhkan pada tahun 2017 sehinggalah ke sekarang, total dia buat ialah 60%. Okay, so quite high lah. Okay, tapi sejak sebelum tahun 2020, okay, fund ni tak perform langsung. Okay, fund ni memang negatif saja. Alright, so macam saya cakap tadi, bila kita tengok kepada past performance, kita tengok pada two types of fund, past performance. Okay, kita tengok kepada normal market punya performance dengan krisis punya performance past market. Okay, so dua-dua market, dua-dua tadi fund kita tengok tadi yang kita review ialah dua-dua hanya perform pada krisis market saja. Alright, setakat ni lah. So yang pasal yang multi asset fund ni tak boleh nak review sangat sebabkan dia agak quite new pada tahun 2017, akhir tahun 2017, 2018 lah. So quite new, and then it's a feeder fund. So feeder fund ni dia tak payah nak review dia kena review fund mana yang dia masuk tu. Yang tadi yang TCM Global Index Fund, bukan macam tu lah nama dia, rasanya tak ingat sangat. Okay. So itu pasal kenanga Global Multi Asset Fund. Okay, so tu review kita tentang dua fund ini. Okay, yang pertama tadi ialah Kenanga Syariah Growth Opportunity Fund, yang mana minimum investment dia cash iaitu RM1,000 saja, dan additional investment ialah RM100 compare tu kepada multi asset class, iaitu minimum investment ialah $20,000 dan minimum additional ialah RM5,000. Okey, trustee sama. Okey, comparison kepada dia punya entry fee ataupun sales charge ialah Kenanga Syariah Growth diambil 6.5%. Okey, meanwhile kepada multi asset tadi diambil hanya 3%. Okey. And satu Kenanga Syariah Growth ialah local fund, multi asset ialah global fund. Okay, so itu je sekiranya review pada hari ini. So sekiranya anda pernah invest kat mana-mana fund ataupun dana dalam unit trust dan ada rasa macam anda nak review, nak tahu macam mana fund ni sebenarnya, macam mana allocation dia, macam mana performance dia, dia punya how far yang potential dia boleh pergi, okay, boleh komen kat bawah so that saya ada idea lah nak review fund mana. Okay, sebab agak bila nak buat fund review ni itu pening macam mana, apa dah fund nak review lagi kan, sebab terlalu banyak fund. Okay, macam saya cakap tadi pada awal video sebelum ni, saya cakap ada lebih pada 600 fund yang ada kat Malaysia ni, daripada 40, lebih pada 40 management company yang ada kat Malaysia ni. Okay, so sekiranya video ini bermanfaat kepada anda dan sekiranya anda mendapat sedikit ilmu daripada video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, okay, dan kongsikanlah dekat page anda, jadi lebih ramai lagi yang boleh belajar. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi pada next video. So thank you very much and Assalamualaikum. Bye.